Bagaimana fahaman yang menerima makna zahir ayat seperti tangan Allah, wajah Allah sehingga klaim sama seperti akidah imam-imam madhab? Bagaimana doktor? Pertama sekali perlu kita bersihkan dulu nama imam-imam mazhab. Jawapannya tidak. Itu bukan pendapat atau pegangan imam-imam mazhab. Kalau kita tengok kalam al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia bila ditanya dengan alal arsy istawa, ar-rahmanu alal arsy istawa, ar-rahman atas arash istawa, berarti apakah maksud istawa di sini? Kan? Orang tanya dia, kalau dia memiliki makna yang dengan makna zahir, dia akan jawab istiwa dengan makna zahir lah. Tapi dijawab apa? Al-istiwa'u ma'lumun, atau menurut ibarat yang lebih accurate, al-istiwa'u ghairu majhulin, iaitu istiwa ni bukanlah tidak diketahui. Wal kaifu ghairu ma'lumin, cara dia tidak diketahui. Kan? Wasu'alu, bertanya an hadha bid'atun, tanya tentang ni adalah bid'ah. Lalu dia disuruh keluar, orang tu dia keluarkan. Ulama al-Imam Sanusi sendiri dia mensyarahkan maksud istiwa maklum min al-lughatil arab mahamiluhu al-majaziyah, iaitu istiwa diketahui di segi bahasa Arab ada makna-makna lain secara majaz yang sah bagi Allah SWT, iaitu dengan makna istilah, menguasai, ghalabah dan lain-lain. Wal muradu fil ayat minha au min ghairiha bima lam na'lamhu majhulun lana. Kalau tanya apakah maksud sebenar bagi ayat tersebut, kan, itu tidak kita tahui. Ini bukan saya kata, ini Imam Sanusi kata. Dia kata ini majhulun lana, tidak kita ketahui. Tapi bertanya tentang makna dia sebenar yang tidak sampai kepada kita secara nas daripada syarak untuk menentukan maknanya, ini adalah bid'ah. Kenapa kau tanya? Akhirnya dia dikeluarkan. Ini. Jadi ulama mazhab tidak seperti yang didakwa. Kononnya ulama mazhab sendiri yang percaya bahawa Allah ni ada tangan, ada mata, kan? Allah ni duduk bersila, Allah ni berada di atas arash. Siapa kata macam tu? Kan? Kalau dia sabitkan dalam, contoh di Imam Baihaqi, dia ada kitab Al-Hidayah ila Sabilil I'tiqad, mengikut neraca yang disebut sebagai Alul Hadis. Hakikatnya kita tengok dia sebut Allah lahul yad, bahasa Arab, Allah lahul yad. Jadi baginya ada yad. Tapi apa makna yad? Laisa bi maknal jawarih. Jadi dia tidak diberikan makna jawarih, anggota. So dia dah bersihkan dulu. Benda yang mustahil ni dibersihkan dulu. Lalu disabitkan sesuai apa yang nas datang. Seperti Imam Ibn Abdul Bar kata, amiruha kama ja'at, jalankan ia seperti yang sampai. Jalankan ia seperti yang sampai. Kita boleh kata inna lillahi yadan. Ma makna yad? Wallahu a'lam. Jadi Allah SWT ada baginya yad. Apa makna yad? Wallahu a'lam. Serahkan pada Allah. Kan? Itu tafwid. Kalau itu kita tak ada masalah. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah tidak ada masalah. Tidak akan bergaduh dengan golongan Hasyawiyah sama sekali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada soalan satu lagi dari FB Live IKIM FM. Ahmad Nazri aku bertanya doktor, adakah yad istiwa termasuk sifat atau af'al Allah? Bagaimana nak jelaskan? Adakah sama macam sifat ma'ani? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ini kita dah jelaskan ke awal tadi. Bahawa kalau af'al bukan, af'al itu contohnya kita kata Allah SWT khalqu, menciptakan. Allah SWT sabur. Allah SWT, ini kan apa, khalqu kan af'al. Af'al Allah SWT. Rahman, Rahim. Ini af'al Allah SWT. Tapi kalau kita berbicara tentang iaitu sifat apa, yad, istiwa, ini apa? Sama ada kita takwilkan ya. Berkuasa, yadullahi fawqa aydihim, kuasa Allah dan lain-lain, atau kita nak nak mentafwidkan ya, atau nak mengatakan dia adalah ismun asma'un lisifat, nama bagi sifat yang walihadza tusamma ala madhhabihi sifatin sam'iyatan, menurut kalam Imam Sanusi. Dan oleh sebab itu dia dinamakan menurut madhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari di sisi Imam Sanusi adalah sifatin sam'iyah, iaitu sifat-sifat sebangsa sam'iyah. So dia bukan af'al, dia bukan ma'ani. Dia bukan ma'ani. Sebab ma'ani kita tahu maksud ma'ani, sifat sama', basar, qudrah, iradah, kita dah sebut definisi-definisi dia. Tapi yang ini apa dia kata? Ila as-sam'u la al-aqlu wallahu ta'ala a'lamu bihaqiqatiha. Allah SWT yang mengetahui hakikatnya, ia disabitkan secara sama, bukan akal.
Allahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Ada soalan satu lagi di YouTube IKIM Media. Rashid Riza bertanya, doktor, bagaimana nak mengenali sifat ta'alluq? Mungkin kemungkinan yang bertanya sedikit keliru kerana tidak ada istilah sifat ta'alluq. Tapi sifat yang berta'alluq itu adalah senang je. Sifat ma'ani ada 7, betul? Okey, sifat ma'ani ada 7 ni. Pertama sekali, sifat hayat, dia tidak ada ta'alluq sama sekali. Lepas tu, sifat ilmu dan sifat kalam, dia berta'alluq dengan semua perkara, iaitu wajibat, mustahilat dan mumkinat. Lalu, sifat kudrah, iradah, ini adalah berta'alluq dengan mumkinat sahaja. Tidak berta'alluq kepada wajibat dan mustahilat. Dan yang ketiga adalah sifat sama' dan basar, adalah berta'alluq dengan segala perkara yang maujudat, segala perkara yang wujud. Wallahu alam. Ini insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini bersama doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Insya-Allah kesimpulan yang dapat kita tutup pada hari ini yang kita dapat bersama-sama dan juga menjadi nasihat kepada segenap pendengar, iaitu perbahasan tentang ayat mutasyabihat, sifat, yad ke, tangan ke, istiwa ke, duduk ke, apa ke. Ini adalah perbahasan yang sebenarnya dah dibahas oleh ulama' beratus tahun dulu, dah habis dah. Kan? Dan ulama' ahli sunnah wal jamaah dah banyak mengarang kitab yang tuntas selesai isu ini. Yang mana boleh kita rujuk dalam kitab-kitab yang disebabahkan telah diterjemahkan oleh banyak ulama'-ulama' alam Melayu. Iaitu paling mudah macam inilah. Sama ada kita beriman ini ayat Al-Quran, kita serahkan maknanya kepada Allah SWT. Kalau ini berat bagi kita dan kita kata sahaja bahawa ini, dia bukan dengan makna zahir, kan? Lalu kita mentakwilkannya dengan apa yang sesuai bahasa Arab. Ini. Kan? Atau nama bagi sifat, apa hakikatnya wallahu alam, serahkan pada Allah, kita tak tahu. Kerana dia sampai kita kata dia ni nama asmaun li sifatin. Khalas, nama bagi sifat. Kan? Sifat sam'iyah. Ini. Kalau kita berhenti macam ni, kan akidah kita selamat. Tapi kalau kita terus berkeras nak bagi juga makna anggota, berkeras nak juga kata Allah ada ke atas langit, macam mana tak payah nak fikir, ada ni ada ke atas, bertempat, ya bertempat, itu dah jadi masalah lah nanti. Dan ada pergaduhan di sisi ulama-ulama mazhab yang panjang. Jadi kenapa kita nak mendedahkan diri kita kepada suatu syubhat? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah saya iktifakkan sekadar ini. Segala salah silap saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ya.